Okey, apabila seorang mengalami stres sebenarnya, kalau ikut dari segi sejarahnya lah, stres ni adalah salah satu bentuk pertahanan tubuh, secara mudah cakap macam tu kan. Sebab kalau dipikirkan zaman dahulu, masa zaman belum maju, mana apabila seseorang katalah dia masuk hutan, dia akan terjumpa contohnya rimau kan. Jadi bila nampak rimau, maka dia ada dua pilihan, sama ada untuk lawan ataupun lari, yang mana kedua-dua ni memerlukan tenaga kan. Jadi bila nampak saja rimau, berlakulah stres dalam badan, maka apa yang terjadi adalah akan berlaku perembasan dua hormon. Yang pertama ialah dipanggil adrenalin kan. Adrenalin dia akan menyebabkan degupan jantung menjadi lagu sebab dia berdebar, dan lepas tu adrenalin juga akan membuka semua saluran darah, maka muka kita akan jadi merah dan darah akan jadi lebih laju. Dan hormon yang kedua ialah berlaku perembasan kortisol. Kortisol ni akan dalam split second dia akan menghantar isyarat pada hati untuk keluarkan semua simpanan-simpanan tenaga dalam bentuk glycogen, ditukarkan kepada bentuk glukosa kan. Ini ada tujuan untuk digunakan semasa kecemasan. Sebabkan lebihan tenaga tadi, glukosa tadi, maka orang tu boleh lari dari rimau tu, walaupun kadang ada sungai yang seluas 10 kaki pun dia boleh lompat dengan sekali lompat sebab ada banyak tenaga. Jadi itulah yang berlaku semasa kita stres. Tapi itu kalau kita jumpa rimau. Tapi dalam zaman moden sekarang ni, kita tak ada rimau yang kita jumpa yang menyebabkan kita stres. Tapi kita akan menghadapi situasi kerja kita kan, kita punya tekanan kerja kita ni yang menyebabkan kita mengalami rasa stres, yang mana keadaan yang sama juga berlaku kan. Mana kita akan rasa degupan jantung lebih laju kan, kita akan rasa lebih berdebar-debar, dan lepas tu berlaku perembasan glukosa darah yang tinggi kan, menyebabkan paras glukosa menjadi tinggi kan. Dan disebabkan faktor stres yang kronik yang hari-hari berlaku secara berterusan, maka itu akan menyebabkan gula sentiasa tinggi. Sebab itu antara kenapa seseorang yang mengalami stres yang kronik mengalami masalah diabetes adalah kerana isu ni, sebab dia mengalami paras glukosa yang tinggi untuk dalam tempoh waktu yang panjang, yang kronik. Itulah sebenarnya yang berlaku semasa seorang stres. Dan kerana itulah kalau kita tak kawal stres dengan baik, maka lama kelamaan kita akan develop benda yang dipanggil sebagai insulin resistant, sebab paras glukosa kita sentiasa tinggi dalam tubuh. Dan inilah puncanya kenapa stres dikaitkan dengan masalah diabetes. Seorang yang terlalu stres dalam kehidupan sehariannya akan akhirnya mendapat masalah diabetes sebab paras glukosa dia tinggi. Dan sebab itu juga kadang-kadang kita tengok ada orang, walaupun dia dah buat macam-macam perkara untuk turunkan blood sugar, tapi dia dalam keadaan yang stres. Sebab kita tengok blood sugar dia tak mau turun, masih tinggi dan sebagainya. Sebab tu penting untuk pesakit diabetes mengawal stres. Faham Itu yang penting, kawal stres dengan baik, sebab